Salam sejahtera, bicara naratif untuk edisi 3 Julai bersama saya Ivan To. Kami ke udara setiap hari Jumaat 9 sehingga 10 malam bersama-sama dengan anda untuk kami bawakan pelbagai topik, dan malam ini khusus untuk hari ini kami bawakan Banci Malaysia 2020. Jadi istilah banci kalau dalam erti kata yang mudah adalah untuk menghitung jumlah sesuatu. Jadi pada malam ini kami ingin terapkan kepada anda adalah input tentang banci 2020 dalam konteks di Malaysia ini adalah untuk kita mengumpul data-data dari segi populasi, dari segi data penduduk, profil perumahan dan juga ciri-ciri demografi dan juga sosioekonomi penduduk yang seterusnya akan menjadi asas kepada pemantauan arah aliran penduduk dan perumahan untuk perancangan pembangunan negara. Dalam erti kata yang mudah, setiap tahun berpuluh bilion ringgit dibelanjakan oleh kerajaan untuk merangka polisi pembangunan dan sebagainya. Dari data-data inilah untuk menentukan di mana nak buat sekolah, di mana nak bina jalan raya dan juga kawasan perumahan dan sebagainya. Cuma untuk bezanya, banci 2020 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, pada kali pertamanya pada tahun 1970, tahun 1980, tahun 1991, tahun 2000, tahun 2010 dan kali ini adalah kali yang ke-6 banci Malaysia dilakukan tahun 2020 dalam norma baharu. Jadi banyak elemen-elemen baharu juga dari segi kaedahnya, ada elemen modernisasinya. Kita ingin ketahui juga signifikasi data-data banci ini dan kenapa ia dilakukan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Bicara Naratif. Kami akan jawab segala kemusykilan anda tentang banci Malaysia 2020. Kembali selepas ini. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Projek telah disalurkan di sini, yaitu kemudahan jalan raya, listrik, dana bermulalah. Kampung ini mudah dihubungi. Masyarakat Temuan mempunyai sistem bahasa sendiri. Contohnya, awak nak pergi mana? Jadi saya akan bertanya, Ong nak pergi mana? Macam tu. Mereka cuba untuk melakukan perubahan walau sekecil mana pun, namun jika mereka mempunyai usaha untuk berubah, maka kita dapat mengubah hidup kita. Harapan saya supaya mereka lebih peka dengan kehidupan luar. Mereka cuba mencabar diri mereka untuk menjadi lebih baik. Islam merupakan rahmat buat semua dan Islam tidak pernah menyisihkan golongan OKU, iaitu golongan orang kurang upaya. Bahkan terdapat keringanan yang diberikan oleh Islam kepada mereka yang sakit dan kepada golongan orang kurang upaya dari segi fizikal dalam melaksanakan ibadah mereka mengikut kesesuaian dan kemampuan diri mereka sendiri. Jadi bagaimanakah mereka beribadah, contohnya solat, puasa dan sebagainya, itu persoalan yang kita akan bincangkan dalam rancangan Anda Muskil dengan tajuk Ibadah OKU 7 Julai Selasa 6 petang hanya di TV1. Kota ni juga akan jadi saksi. Kita akan datang semula ke sini dengan satu ikatan yang sebab saya suka cara awak ni. Seolah-olah mencabar saya untuk mendapatkan awak. Dia nak jadi ahli keluarga kita. Nak
Sesungguhnya, pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Iaitu gambaran yang cukup jelas mengenai banci Malaysia 2020. Sepatutnya kita berasa berbangga kerana menjadi sebahagian dan juga menyumbang kepada data-data banci 2020. Kepada mereka yang mungkin lahir sebelum tahun 1970, ini masuk kali yang ke-6. Ya, akan melaksanakan banci ini, dan juga pastinya pada malam ini bersama-sama dengan saya adalah merupakan pesuruh jaya banci 2020 yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Selamat datang ke Bicara Naratif. Terima kasih. Datuk senyum je. Terima kasih. Penerangan saya di mukadimah tadi, saya rasa banyak lagi yang perlu Datuk Seri jelaskan. Mungkin apakah yang perlu rakyat Malaysia tahu tentang banci 2020 ini, Datuk Seri? Okay, terima kasih kepada saudara Iwan dan kepada para pendengar sekalian. Ini seperti yang dinyatakan tadi, ini adalah banci yang ke-6 dan bila kita menyatakan itu adalah banci, bermakna dia meliputi keseluruhan penduduk Malaysia. Dan saya kena nyatakan di sini, bila kita menyatakan penduduk, ialah meliputi siapa juga yang berada di negara kita dalam tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi boleh jadi mereka adalah warga negara dan juga bukan warga negara. Dan bukan warga negara ini boleh jadi pekerja dan juga para pelajar ataupun expatriate.
Okey. Manakala yang di sini tidak kalau ada yang selektif. Ya, tidak ada selektif. Okey. Everyone count. Okey. Dan tetapi kalau mereka adalah di kalangan pelancong ataupun datang kurang daripada 6 bulan untuk tujuan perniagaan, mereka tidak dikira sebagai penduduk. Mana dia punya keyword dia penduduk. Bukan warga negara. Bila penduduk boleh jadi warga negara dan bukan warga negara, dan dia perlulah berada di Malaysia sekurang-kurangnya 6 bulan. Manakala kalau ada warga negara Malaysia yang berada di luar negara, mereka bukan penduduk Malaysia, tetapi mereka warga negara Malaysia. Jadi dalam konteks ini, kalau warga penduduk Malaysia, maksudnya bayi juga dikira sebagai dikira. Betul. Yang lahir 7 Julai 7 Julai dan selepasnya. Jadi kalau misalnya kita pergi, maknanya kita meletakkan 7 Julai itu sebagai hari banci, sebagai titik rujukan. Jadi bila kita menjawab soalan, kita akan ditanya pada 7 Julai maknanya adalah telah ada di negara kita ini, dan miskin mereka akan menyatakan mereka telah akan bercadang duduk lebih daripada 6 bulan, ataupun mereka telah biasa duduk dalam negara kita bagi rakyat Malaysia. Manakala kalau misalnya kita pergi mungkin kita pergi pada 10 Julai misalnya, jadi tetapi kelahiran berlaku selepas 7 Julai, kalau ikut secara konsepnya mereka tidak perlu diambil kira, dan mereka diambil kira secara pengiraan data pentadbiran selepas itu. Okey, bagi mereka yang berada di Malaysia pada waktu itu, warga negara yang bermasau tautin ataupun berada di luar negara? Di luar negara mereka menjadi penduduk negara di tempat mereka bermasau tautin. Jadi mereka tidak termasuk dalam pelaksanaan banci penduduk Malaysia pada kali ini. Jadi kalau misalnya kita ada anak-anak yang belajar di luar negara, jadi mereka tidak diambil kira dalam penduduk negara. Mereka telah menjadi penduduk negara tempat mereka belajarlah. Ini konsepnya diguna pakai untuk seluruh dunia begitu. Okey, kita difahamkan banci ini dilakukan setiap dia ada jangka masanya. Betul. 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Kali pertama untuk Malaysia dilakukan pada tahun 1970, seterusnya 1980, 1991, tahun 2000, 2010 dan akan datang 7 Julai ini hari banci untuk kali yang ke-6. Kenapa tempoh 10 tahun itu tidak dilakukan 2 tahun sekali ataupun 5 tahun sekali? Terima kasih. Kalau kita lihat bila kita melaksanakan banci penduduk perumahan ini, dia menggunakan satu punca kuasa, iaitu dia panggil Akta Banci tahun 1960. So dalam Akta Banci tersebut memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengambil maklumat-maklumat yang diperlukan untuk tujuan perancangan pembangunan negara, dan bahkan maklumat-maklumat itu boleh digunakan oleh semua orang. Tetapi maklumat yang digunakan oleh semua orang nanti adalah maklumat-maklumat yang telah dijadualkan menjadi data-data agregat yang boleh melihat kedudukan profil penduduk sesuatu kawasan, corak-corak ciri ekonomi. Dan kenapa ia dilaksanakan setiap 10 tahun? Kerana pelaksanaan banci penduduk ini dia hanya tidak perlu dibuat secara berkala, kerana dia adalah satu pengambilan yang melibatkan keseluruhan menyeluruh dan dia punya pelaksanaan tersebut hanya untuk mendapatkan kita panggil baseline penduduk, dan kita tidak jangka baseline tu perlu dibuat secara berkala setiap tahun. Itu satu. Yang kedua, kita lihat bila melaksanakan banci penduduk ini adalah melibatkan kos yang tinggi. Kalau negara kita melibatkan lebih kurang 413 juta, tapi ada negara lain melibatkan macam UK, melibatkan lebih kurang 1 bilion pound sterling kepada penduduk. Maknanya di seluruh dunia begitulah keadaannya, di banyak kos begitu tinggi. Dan daripada apa yang kita teliti, ada setengah negara tu Encik Iwan, dia ada juga buat setiap 5 tahun sekali. Ada negara. Dan ada juga negara yang sudah bergerak ke arah melaksanakan banci menggunakan data pentadbiran, seperti negara Netherlands. Ini juga mungkin pada masa hadapan, bila kita punya sistem data pentadbiran dah semakin kukuh, yang boleh kita gunakan untuk mengira stok penduduk dan ciri-ciri demografi dan sebagainya, ada kemungkinan pada satu masa akan datang menggunakan data pentadbiran juga salah satu kaedah
yang boleh digunakan oleh negara kita. Okey, maksudnya di sini baseline itu relevan untuk tempoh 10 tahun. Dan kita tidak jangka kita punya structure tu berubah setiap setahun. Terlalu ketara. Yang kita boleh laksanakan ialah selepas tahun banci, kita boleh laksanakan survey-survey. Survey-survey berdasarkan objektif kajian. Itu lebih selektif dan dia skalanya mungkin lebih kecil. Skala kecil, manageable dari segi time sebab kita perlukan timeliness. Manakala banci dia memerlukan untuk makluman para pendengar dan juga ini Encik Evan, kita punya perancangan untuk pelaksanaan banci ini telah bermula seawal tahun 2016 lagi. Oh, okey. Ya, dia melibatkan jumlah yang besar. Kalau kita lihat pada tahun 2010 jumlah penduduk lebih kurang 27 juta. Sekarang kita dah ada lebih kurang 32 juta. Jadi kita lihat dan ini tahun suku pertama tahun 2020. Ya betul. 32.7 juta. Dan dia melibatkan lebih kurang 9 juta tempat kediaman ataupun 9 juta rumah. Jadi kita perlu rancang dengan lebih awal supaya masa kita melaksanakan pembancian ini kita telah ada senarai yang lengkap. Itu sebab kita kena bermula awal. Dan untuk makluman bila kita merancang lebih awal pada tahun 2016 tu pastinya daripada 2016 ke 2020 tu ada perubahan. Kita semak lagi. Jadi kita kalau misalnya ada kawasan-kawasan perumahan tu baru dimajukan, kita berjumpa dengan pemaju perumahan, pihak berkuasa tempatan bila rumah ni akan siap. Dan dalam pengalaman banci-banci dahulu, kita boleh kenal pasti juga berapa rumah-rumah yang kosong, berapa rumah-rumah yang belum siap dan sebagainya. Maknanya dengan adanya pembancian secara menyeluruh ini, kita mendapatkan satu data yang kita jangka amat lengkap. Amat lengkap untuk pembangunan negara pada masa hadapan. Okey, kita akan perincikan lagi tentang kaedah pelaksanaan banci ini. Tapi Datuk Seri sebutkan tadi beberapa negara, kerana ada yang mungkin kefahaman kita banci hanya dilakukan di Malaysia. Sebenarnya tidak. Untuk tahun ini sahaja tahun 2020 kira-kira 75 buah negara. Negara yang akan melaksanakan banci, termasuk Jepun, Thailand, Korea, jiran kita, Indonesia dan sebagainya. Dan ini melihat bahawa betapa semua negara menekankan data adalah perkara yang teras untuk kita bergerak ke hadapan. Jadi kita 11 buah negara yang di bawah Pertubuhan Bangsa Bersatu, di bawah resolusi yang ditetapkan, sebuah negara digalakkan untuk melaksanakan banci penduduk perbuahan supaya dalam kita melaksanakan gagasan yang kita panggil sustainable development goal ataupun pembangunan mampan, kita nak memastikan supaya kemakmuran, kemajuan sebuah negara, hasil masul ataupun apa juga yang diperoleh negara dapat dilihat ada asasnya dan rakyat mendapat manfaat dari apa yang dilakukan. Itu sebab kalau kita lihat statistik ni, ia mengira denyut nadi rakyat. Okey. So dalam setiap angka tu Evan ada cerita rakyat dalam tu. Mana setiap angka tu kita boleh tahu kedudukan siapa dia punya yang duduk di sektor pertanian, apa corak pekerjaan dia, apa keperluan bandar, luar bandar, kemudahan-kemudahan yang lain, termasuk yang kalau dahulu banci-banci terdahulu kita lebih menanyakan soalan bercorak kemudahan asas. Sekarang kita lebih kepada corak kebajikan, well-being. Kita tanya keperluan warga emas, kenapa mereka ada rasa masalah kemurungan ke, dan kita tekan juga sejauh mana mereka boleh akses kepada kemudahan yang mereka perlukan. Ini penting, perubatan dan sebagainya. Kita nak supaya pembangunan tu berlaku dalam pembangunan yang dapat dinikmati oleh semua orang, bukan dinikmati oleh setengah-setengah kawasan ataupun setengah-setengah pihak saja. Jadi data ni menceritakan apa yang berlaku. Itu yang saya kata denyut nadi rakyat lah. Maknanya saya boleh menyatakan dapatan banci ini boleh dikatakan sebagai suara orang. Maknanya suara ditranslate menggunakan instrumen banci tadi, dan suara itu bercakap menggunakan apa yang ditunjukkan dan diambil maklum ataupun diberi perhatian untuk diambil tindak balas dari segi pengagihan peruntukan dan pembetulan jika tidak ada berlaku ketidakseimbangan boleh diperbetulkan. Dan kita perlu ingat
dalam kehidupan ini, dia yang paling bagusnya Iwan bila corak data tu bertaburan normal. Duduk di tengah-tengah. Tetapi masalahnya dalam kehidupan kita, terutamanya dalam negara yang belum sampai kepada ekonomi yang di tingkat yang kita panggil mature ekonomi, adalah ekonomi yang bergerak, ekonomi yang progres. Jadi ada corak-corak yang kehidupan antara bandar, luar bandar, antara yang di atas dan bawah tu, dia masih ada selalu kita kata penjarakan sosial sekarang kan. Penjarakan sosial ekonomi tu ada. Ini disuarakan melalui pengambilan data banci ini, dan kita akan buat tabulasi dan sebagainya, dan kita akan ketengahkan apakah isu-isu pendidikan, apakah keperluan keselamatan, apakah keperluan pendidikan dan sebagainya. Ini amat penting untuk ni, dan yang paling penting juga tentang pekerjaan. Yang kita perlu lihat perkembangan sekarang adalah perkembangan yang begitu dinamik. Kita nak tengok corak-corak kerja-kerja yang diminat ataupun yang diceburi oleh anak muda. Kita akan lihat misalnya apa yang dikatakan ataupun istilah sebagai gig ekonomi misalnya. So ada soalan-soalan yang kita bina dalam pembancian kali ini. Dan saya ingin nyatakan kali ini kita menggunakan sebaik mungkin manfaat pelaksanaan 10 tahun sekali ini untuk mengoptimalkan, dan jumlah soalannya agak boleh dikatakan data ni akan very rich nantilah. Kita ada lebih kurang 108 soalan berbanding 108. Ya, berbanding dengan banci yang terdahulu. 2010 kita ada lebih kurang 50 soalan, dan kita pernah ada tahun 70 soalan lebih kurang 134. Jadi kita nampak kita bermula tahun 70, pada ketika itu kita memerlukan satu perancangan yang kejap dan kita memerlukan data. Jadi kita letakkan sampai 134 soalan. Manakala sekarang kita adalah di antara dikata at the juncture of negara maju. Kita di persimpangan sekarang. So kita nak supaya perancangan yang lebih tuntas dapat dilaksanakan dengan maklumat-maklumat yang komprehensif. Itu yang kita lihat keperluan untuk meletakkan soalan yang begitu banyak, dan soalan-soalan ini juga telah pun dibincangkan berdasarkan keperluan-keperluan agensi kementerian yang meletakkan dasar-dasar tertentu. Jadi bila sesuatu polisi hendak dilaksanakan, pastinya memerlukan maklumat dan data. Dan kalau kita lihat Iwan, bila kita nak finalize ataupun tentukan soalan, semua ingin memberi soalan kepada sistem kita menyediakan soalan tu. Jadi kita sebenarnya terpaksa duduk discuss bersama-sama, kerana itu yang bermula tahun 2016. Kita tidak nak soalan terlalu panjang. Kalau panjang menyebabkan kita panggil respondent burden. Dan tadi walau kita katakan 108 soalan, dia tidak bermakna kita semua isi secara type ataupun nulis. Ada yang terpaksa macam multiple choice lah. Yang standardkan, tick dan sebagainya. Itu dia 108 soalan di tangan saya ini. Saya sudah pun sempat untuk membeliknya, sangat terperinci dan lengkap. Itulah dia, kata Datuk Seri tadi, adalah kisah dan juga cerita Malaysia. Untuk kita faham, untuk kita memahami negara kita, adalah untuk kita lihat kepada data-data banci ini yang diterjemahkan dari segi angka-angka yang cukup signifikan. Kita akan perincikan lagi mengenai banci 2020 ini, kerana ia akan dilaksanakan 2 fasa. Jadi kita nak tahu juga kenapa ada fasa pertama dan kedua. Ini adalah kali pertama dilakukan 2 fasa. Bicara naratif kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Yang memerlukan pertolongan dan sentuhan Cik Diva. Jom kita sama-sama saksikan apakah perubahan yang Cik Diva nak lakukan pada episod kali ini. Jom. Masalah utama saya sekarang ni berkaitan dengan saya punya barang-barang collection saya. Memang bersepah lah. Nampak macam tak teratur kan? Okey, kita mulakan cabaran mendekor sekarang. Jom. Program-program menarik di saluran berita RTM yang kembali bersiaran Julai ini. Cerita Kita setiap Ahad 9 malam.
Selamat Malam Malaysia, setiap Sabtu dan Ahad, 11 malam. Vasantham, setiap Sabtu, 4.05 petang. What Say You, setiap Ahad, 4.05 petang. Seleksi Konti Radio RTM, setiap Selasa dan Khamis, 2.30 petang. Dan program baru dari RTM, Glosari, setiap Sabtu, 9 malam. Teruskan bersama kami untuk melihat fakta dan isu-isu semasa terkini hanya di saluran berita RTM di My Freeview 123. Maklumat sahih, jenama dipercayai hanya di RTM. Saya akan membawa anda semua untuk bertemu dengan artis-artis dandut tanah air yang masih rancak bergelek. Macam mana sebenarnya dangdut ni boleh bertapak dekat music industri kat Malaysia? Antara ikon-ikon dangdut. Seperti muzik yang lain, metal juga mempunyai fashion mereka yang tersendiri. Dia memang lain daripada genre lain. Dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Kembali bersama Bicara Naratif. Terima kasih kepada anda yang mengikuti kami menerusi dalam talian secara FB Live di Berita RTM dan juga YouTube Live Streaming pada malam ini. Masih bersama-sama dengan saya ialah Pesuruhjaya Banci 2020 yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Sebentar tadi kita gantung soalan mengenai kenapa pada tahun ini buat kali pertamanya diadakan dua fasa bermula 7 Julai sehingga 30 September dan fasa yang kedua akan bermula pada 7 hingga 24 Oktober nanti. Kenapa dibagikan kepada? Jadi terima kasih. Kalau kita lihat apa yang berlaku di hadapan kita, kita tahun ini tahun yang boleh katakan mencabar. Kita diancam dengan wabak pandemik COVID. So dalam hubungan ni kita telah mengangkat kertas kepada kerajaan untuk kita menyesuaikan semula pelaksanaan banci penduduk dan perumahan yang pada mulanya hanya satu fasa sajalah. Dia tak ada fasa 1, fasa 2. Pada peringkat awalnya kita akan laksanakan 7 Julai juga dan dia akan berakhir pada 24 Julai. Tetapi oleh kerana berlakunya wabak ini dan berdasarkan juga pendekatan yang dibuat oleh negara-negara lain, untuk makluman di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga memberi pandangan kepada negara-negara yang ingin meneruskan banci tadi yang dinyatakan lebih kurang 75 buah negara. Bagi negara yang bersedia untuk melaksanakan banci di atas talian,
yang ada pelaburan dari segi teknologi, negara tersebut digalakkan untuk meneruskan. Manakala bagi negara-negara yang dalam keadaan konvensional hanya ada satu kaedah bersemuka saja, negara tersebut dinasihatkan oleh Pertubuhan Pemerintahan untuk meneliti dari segi kaedah, dari segi mengikut keperluan untuk mengutamakan kesihatan dengan melaksanakan tugas dari segi pelaksanaan banci. Jadi berdasarkan penelitian yang terlibat, kita dapati kita perlu menangguhkan dulu pelaksanaan bersemuka. Jadi kita jangka pada bulan Oktober nanti, pada ketika itu kemungkinan kawalan ataupun apa yang kita alami sekarang semakin baik. Jadi kita mulakan dulu fasa 1 dengan melaksanakan pembancian di atas talian dan orang ramai ataupun Yvonne tak bolehlah fikir bila lagi orang nak datang rumah saya ni. Tunggu dulu. Itu fasa kedua. Fasa kedua. Oktober nanti. 7 Oktober. Fasa pertama ni silalah pergi kepada kita punya My Sensor Portal untuk sesiapa yang belum diberi, nanti kita akan maklumkan kaedahnya, yang mana kita bermula di atas talian dahulu, yang akan dimulakan pada hari banci nanti 7 Julai. Dan kita telah melaksanakan beberapa pendekatan. Yang pertamanya kita kena pastikan siapakah yang kita jangka yang berupaya untuk bekerjasama dan melaksanakan melalui e-census. Kita telah kemenangkasti lebih kurang 3 juta. Terutama yang berada di bandar dan yang ada akses terutamanya pegawai-pegawai perkhidmatan awam, dan kita ada letakkan, kita panggil istilah, mereka akan terima satu kad. Biasanya kad tu kita akan namakan invitation card lah. Dekat situ ada dia punya password, yang mana kad jemputan, kad jemputan menerusi portal e-census. Ini kita akan hantar secara anggota kita di negeri. Bagi yang tak dapat kad, jangan bimbang, jangan terasa hati. Boleh juga pergi kepada portal, kepada pre-register. Tetapi kalau yang dah menerima kad nanti, dia boleh terus melaksanakan serta-merta. Tetapi kalau yang pre-register, mereka perlu isi beberapa maklumat. Kemudian selepas beberapa hari, mungkin dalam 2-3 hari, mereka akan diberikan nombor kod invitation untuk memulakan proses soalan yang 108 soalan tadi. Dekat situlah bermulanya perjalanan setiap orang nanti rakyat Malaysia. Siapakah yang 3 juta orang yang bertuah itu yang akan mendapat kad jemputan, akan menjadi golongan yang pertama nantilah yang akan menjawab soalan. Dan kalau yang tak dapat tu pun boleh melalui melalui registration di mycensus.gov.my portal. Banyak akan dimaklumkan iklan-iklan ni di media selepas ini. Jangan risau, soalan-soalan ini bukan soalan peperiksaan ujian yang susah. Ini semua soalan-soalan mengenai diri kita sendiri dan suara hati kita. Suara hati kita, cerita kita. Jadi ada e-census nanti selepas mendapat kad jemputan, saya dimaklumkan ada 8 langkahnya kita terima, dan kita perlu layari portal One Stop Center e-census ini untuk dapatkan kata aluan. ID diberikan pada kad jemputan. Kad jemputan. Bagi yang tak ada, nanti kita akan hantar, kita panggil OTP lah. Dan juga kita hanya perlu log masuk, kita kemaskinikan lagi kata laluan kita, buat pengesahan nombor kad pengenalan, pengesahan alamat kita, dan juga jawab soalan. Dan langkah yang terakhir, buat pengakuan, dan selepas itu hantar. Okey. Proses dan itu satu yang bagus tu, kalau tak boleh melaksanakan lengkap pada waktu satu masa, boleh save dahulu. Kita nak supaya data-data ini diisi secara bertenang. Sabar. Sama dengan kita isi cukai pendapatan itu. Tapi ini tidak ada kena-mengena dengan cukai pendapatan lah. Kita isi bila kita dapat ilham, nak rasa nak isi 108 soalan itu dalam satu masa. Kalau kita buat sepintas lalu semua langkah itu untuk menjawab 108 soalan ini, pernah tak dibuat kita telah kita lebih kurang 40 hingga 45 minit. Kalau dia ada maklumat dia perlu menyediakan nombor IC, nombor isi anak-anak dan keluarga lah. Kalau misalnya sejam, kurang pada sejam. Tapi kalau ada bilangannya anak lebih ramai, dia akan panjang lagi lah masa. Cuma jangan kita tersilap bila kata bilangan anak ni ialah anak yang masih
duduk bersama dalam rumah tu. Jangan pula nanti isi anak-anak yang ada duduk di rumah lain atau berada di luar negara. Itu dia ada konsepnya diterangkan. Maknanya juga diharapkan bila nak laksanakan banci, baca sedikitlah maklumat-maklumat awalan di muka hadapan secara elektronik tersebut. Dinyatakan siapakah yang patut dimasukkan dalam maklumat ahli isi rumah tersebut. Dia ada konsep-konsep dia. Dan very simple, dan keterangan tu semua orang boleh memahami. Untuk isi rumah hanya seorang wakil untuk mengisi? Ya, kalau misalnya ketua isi rumah tu adalah seorang yang berupaya untuk mengisi, dia dipanggil ketua isi rumah. Kemudian kalau dia ada isteri, nombor 2. Kemudian ada anak, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tetapi kalau misalnya ayah sebagai ketua isi rumah tidak ada kekuatan ataupun agak kesabaran mungkin ada, tetapi mungkin tidak berapa cekap mahir, anak-anak boleh bantu. Tapi anak tak boleh lah. Kalau dia anak memang jadi ketua isi rumah tu, dia nombor 1 lah. Tetapi kalau ayah masih lagi ketua isi rumah, ayah dia nombor 1, dia jadi nombor 2, nombor 3. Datuk Seri sarankan untuk lakukan seisi keluarga. Seisi keluarga. Buat sama-sama. Buat sama-sama. Ya, ini juga satu. Juga tahu. Ya. Macam kita sekarang, macam kita menjaga negara kita daripada wabak COVID lah, Ivan. Kita jaga sama-sama. Betul. Jadi kita jayakan banci ini juga sama-sama. Tapi buat permulaan ni, kita mulakan dulu dengan e-census. Yang nak tunggu kita datang bersemuka tu akan bermula pada 7 Oktober. Dan ramai juga yang bertanya kita yang berminat untuk jadi pembanci penyelia yang mengambil maklumat ni. Ini juga akan berlaku pada bulan Oktober nanti. Buat masa ni kita tidak lagi menggunakan pembanci penyelia untuk pelaksanaan fasa pertama ini. Datuk sentuh mengenai penyelia, banci penyelia, ada nanti akan libatkan lebih 14,000 penyelia banci ni yang akan membantu melaksanakan proses itu. Kita ada lebih kurang sejumlah yang tadi. Kemudian di kita, seluruh negara dan kita ada pembanci pula hampir 100,000. Maknanya pembanci setiap 6 orang pembanci akan ada seorang penyelia. Penyelia ini akan pastikan pelaksanaan kerja dibuat dengan teratur. Kemudian kemudiannya kita akan ada penguasa daerah pula yang akan melihat daerah banci. Kemudian kita ada juga sahaja penolong Pesuruhjaya. Dan setiap negeri ada timbalan Pesuruhjaya yang akan mengoperasikan pelaksanaan banci ini, dan saya di peringkat keseluruhannya sebagai Pesuruhjaya. Jadi kita laksanakan banci ini bersama-sama dengan kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan dan juga pihak pejabat daerah di negeri-negeri. Jadi kita ada lebih kurang 160 daerah pentadbiran di seluruh negara kita. Untuk fasa pertama melalui kaedah dalam talian ini, esensial banyak-banyak manfaatnya kita lihat dari segi masanya, dari segi sistematiknya, lebih efisien, cost efektif juga. Dan juga sebenarnya sebelum kita melaksanakan persiapan banci ini, kita telah melaksanakan kajian ataupun kita katakan pilot. Dan bila kita kemukakan kepada kajian tersebut kepada yang kita pilih itu apa pandangan mereka menggunakan kaedah e-census, majoriti hampir keseluruhan menyatakan ini adalah perkara yang memang mereka sukai. Kerana mereka kaedah e-census ni mereka boleh menjawab mengikut masa mereka, kesusahan masa mereka. Mungkin waktu malam selepas mereka selesaikan kerja-kerja yang patut diselesaikan waktu rehat. Jadi kita jangka pengisian ini akan dibuat dalam keadaan yang relax, lebih mesra responden. Dan kalau misalnya kita nak pergi seperti biasa pada bulan 10 nanti, mungkin akan datang pembanci yang memerlukan yang menghuni rumah tersebut memberi masa tertentu kepada pembanci yang akan datang. Biasanya kita akan laksanakan pada siang hari lah. Tetapi kalau secara e-census ni boleh buat malam, pagi, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi pun boleh. Kemungkinan juga kalau nak, biasanya kalau kita melibatkan bilangan yang besar, biasanya kalau waktu-waktu yang tengah malam dan sebagainya, laluan macam kita lalu jalan raya lah, dia punya trafik tu kurang
kan. Kalau kita nak balik cepat. Tidak berlaku kesesakan. Saya tak galakkan speed laju-laju lah. Tapi kita akan menikmati kelajuan tu biasanya waktu orang lain tidak menggunakan serentak pada satu-satu masa. Dan kita memang jangka akan berlaku di peringkat awal ni masing-masing berlumba-lumba untuk menjawab. Tapi dalam masa yang sama juga kita elak juga menjawab di saat akhir lah. Jadi kita ada tempoh yang panjang daripada 7 Julai sampai 30 September kita akan tutup secara e-census ni dan kita akan kena pasti siapa yang telah jawab kita akan ada dalam sistem kita dan kita hanya akan pergi kepada rumah-rumah ataupun penduduk Malaysia yang belum mengisi secara e-census. Itu untuk kaedah bersemuka nanti pastinya SOP-nya juga sudah berbeza dalam keadaan new normal ataupun norma baharu ini. Kita akan perincikan seketika nanti. Kita berehat lagi sebentar. Datuk Seri, kita berehat lagi sekali lagi untuk kita masuk ke segmen yang terakhir. Selepas ini kita akan perincikan lagi tentang Banci Malaysia 2020. Jangan ke mana-mana, bicara naratif kembali selepas ini. It's also a theatre of life and death, a constant fight for survival. The multitude of species and their diversity is staggering. The closer we look, the more mysteries and beauty they reveal. Unique stories hidden in the depths. Underwater Planet. Maksimalkan pengalaman anda dengan RTM melalui red button di My Freeview anda. Pelbagai info terkini TV1, TV2, saluran OK dan saluran RTM Sport hanya di hujung jari. Klik red button di alat kawalan TV, segalanya tersedia. Laporan berita semasa, nasional, dunia, ekonomi dan sukan berbentuk teks dan imej. Ramalan cuaca seluruh daerah dan negeri di Malaysia. Doa amalan harian mudah dan ringkas. Info rancangan setiap saluran TV dan radio. Tonton semula rancangan atau live streaming 5 saluran TV, 3 saluran TV web dan 21 saluran radio. Pastikan anda mempunyai set-top box premium dan internet atau IDTV, antena dan internet. Segalanya mudah. Hanya klik red button anda. Dengan sistem aplikasi MERS 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MERS dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Oleh kerana pelaksanaan PKP ini telah menjejaskan aktiviti perniagaan dan menyebabkan masalah aliran tunai, kerajaan akan memberikan insentif cukai dalam pelbagai bentuk, termasuklah potongan cukai berkait dengan perbelanjaan untuk operasi dalam kebiasaan baru seperti pembelian PPE dan kos ujian saringan. Dan selain itu, kerajaan juga akan memberikan remisi penalti
untuk bayaran lewat cukai dan juga melanjutkan tempoh perbelanjaan pengubah suaian dan pembaharuan premis. Ya, sewaktu kita berhenti rehat tadi, Datuk Seri berkali-kali cuba yakinkan kepada saya betapa pentingnya banci ini, kaedahnya dan juga pelaksanaannya. Tapi sebelum kita pergi kepada itu, ada yang bertanya di laman sosial Facebook ini yang mengikuti kami secara dalam talian, nak jadi penyelia banci, macam mana caranya? Masih untuk jadi penyelia banci, pertamanya macam saya nyatakan tadi, kita ada jawatankuasa ataupun di peringkat daerah ada penguasa daerah, pendulum penguasa daerah. Jadi bila dimaklumkan nanti boleh berhubung di peringkat daerah masing-masing. Kerana kita nak boleh penyelia pembanci itu bekerja di tempat mereka lah. Mereka mengetahui keadaan persekitaran, mudah untuk mereka bergerak daripada rumah ke rumah, dan setiap pembanci ataupun pembanci dia akan memegang lebih kurang 100 rumah yang perlu dibanci dalam besok tempoh 2 minggu. Itu fasa kedua nanti. Tetapi untuk pendaftaran online kita akan buka tidak berapa lama lagi. Maknanya yang berminat jadi penyelia dan pembanci juga boleh pergi ke laman web mysensor.gov.my untuk mendaftarkan. Tapi kemudian kita akan lihat dan kita akan teliti dan kita akan tempatkan ataupun berbincang dengan di peringkat daerah yang akan melaksanakan dari segi keperluan sumber manusia yang lebih kurang saya kata itu pembanci kita ada perlukan lebih kurang sekarang lebih kurang 116,000. Tetapi kalau misalnya e-census kita berjaya, kemungkinan kita akan dapat sambutan. Kurang sikitlah pembanci tadi. Itu bergantung pada keperluan. Macam tadi Cik Iwan kata tadi, dia boleh menyebabkan kos dan dia boleh juga menghasilkan kecekapan dalam pengumpulan banci kali ini. Kita harapkan ramai yang akan beri sokongan kepada e-census ini supaya kita bangunkan One Stop Center itu, memudahkan diri anda, memudahkan pembanci itu nanti. Bila kita menjawab soalan di dalam talian ini, mungkin ada yang rasa ada kemungkinan akan berlaku kebocoran data-data itu. Bagaimana aspek itu dalam hubungan ini, dalam kita mengumpulkan data, ini adalah bantah maklumat individu seperti dia punya pekerjaan, pendidikan dan maklumat-maklumat yang diperlukan. Kita pastikan maklumat itu adalah maklumat yang boleh kita pastikan dari segi keselamatannya. Jadi sistem yang kita bina ini adalah sistem yang telah kita uji. Dan kita itu adalah perkara yang paling utama, dan banyak negara melaksanakan pembancian atas talian dan berdasarkan best practice di seluruh dunia. Perkara ini amat ditekankan, kita juga menekankan perkara ini, dan di bawah peruntukan Akta Banci jelas menyatakan setiap data individu adalah sulit terlindung. Jadi kita perlu lindungi maklumat-maklumat ini. Itu boleh saya nyatakan sistem yang dibina ini memang meletakkan itu sebagai keutamaan dan tidak perlu dibimbangi. Sebelum kita bimbang tentang data yang akan tidak akan berlaku kebocoran di situ, sudah pun diberikan jaminan oleh Pesuruhjaya Banci 2020. Dan mungkin juga ada yang bertanya bagaimana nanti untuk kaedah bersemuka itu dilaksanakan. Datuk Seri terangkan mereka akan datang ke rumah pastinya mereka ini dari kalangan yang terlatih dan tahu SOP yang disarankan oleh MKN dan betul. KKM. Kita akan ada training yang mencukupi latihan, sebab kita pasti berada di luar sana nak mendapatkan maklumat satu perkara yang mencabar. Memerlukan ketahanan diri, kita memerlukan kemahiran dari segi komunikasi, dan ini perlukan latihan, terutamanya menerangkan konsep-konsep yang diperlukan, terutamanya yang di kawasan-kawasan pendalaman misalnya. Di sini kita akan ada latihan, dan mereka nanti akan ada pengenalan diri lah. Pengenalan diri dibekalkan, mereka ada bawa beg banci dan sebagainya, dan ada ID lah.
supaya kita boleh kenal pasti yang datang adalah pembanci yang sebenar, yang bertauliah, dan oleh kerana ada sistem kawalan, ada penyelia dan sebagainya, ada penguasa daerah dan adalah orang-orang yang setempat, mudah untuk kita kawal, dan kita melibatkan juga komuniti. Jadi ketua-ketua setempat juga akan diberi maklum, dan untuk makluman kita menghebahkan perkara ini dalam berbagai cara media. Kita akan ada mulai 7 hari bulan kita akan ada lagu banci. Kita akan juga menggunakan saluran-saluran rumah-rumah ibadat dari segi memahamkan saya perasan tadi di website ada abang banci, kita ada maskot. Jadi kita banyak yang kita lakukan untuk memahami kepentingan banci ni, dan ingin saya jelaskan mungkin di hujung kita bersiaran ni, ini adalah projek pembangunan. Bila kita kata projek pembangunan adalah pelaburan. Jadi satu pelaburan, kalau Ivan buat pelaburan mestilah nak hasil yang baik kan. Kita nak suatu penghasilan yang baik menyebabkan kita rasa gembira dengan hasilnya. So dalam hubungan ini dia punya critical success kepada pelaburan inilah penyertaan dan kerjasama penuh daripada seluruh rakyat Malaysia tanpa terkecuali. Kita anggarkan lebih kurang 32.6 juta dan semua orang perlu menyertai pembancian ini. Dan pasal pertama ini cuba dahulu melalui e-census. Ada kemungkinan ada halangan-halangan ataupun tidak boleh akses, ataupun mungkin macam saya nyatakan tadi mungkin trafik jam dan sebagainya. Bersabar. Kemungkinan juga perlu menunggu sampai bulan 10 yang kita akan datang bersemuka bertemu ramah dari rumah ke rumah. Itu juga jangan bimbang. Tetapi dalam konteks kita amat menggalakkan supaya bagi masa dalam pengisian banci ini, supaya masa depan negara kita adalah di tangan kita. Kalau kita nak negara kita lebih baik dari apa yang sekarang, kita nak membetulkan keadaan yang tidak keseimbangan di sana sini, data akan memberitahu. Saya boleh nyatakan data ni boleh dianggap statistik, boleh dikatakan sebagai second language. First language yang macam kita berkata-kata ni. Tetapi data boleh memperhalkan apa yang berlaku, apa yang diharapkan untuk mereka diberi perhatian. Data dan tidak boleh tipu. Dan juga dalam kehidupan bernegara ini ada perkara-perkara yang perlu dilaksanakan secara kolektif. Kadang-kadang kalau perasan misalnya keperluan dari segi security kita tidak boleh beli. Tetapi perlu disediakan secara kolektif menggunakan dana awam oleh kerajaan. Jadi bagaimana nak digunakan berdasarkan data-data yang dihasilkan melalui penyusunan statistik resmi lah. Antaranya melalui banci penduduk perumahan. Sama juga keperluan rasio antara kelas dengan pelajar. Kita nak menyediakan berapa ramaikah para pelajar yang akan masuk ke sekolah. Dan dengan ada data-data ini, maka kita boleh menentukan bahawa masa depan kita sewajarnya telah diambil kira. Tetapi kalau kita tidak memberikan yang sebetulnya atau yang sebaiknya, akan tersasar. Dan yang paling penting, sumber-sumber adalah terhad. Kan kita tidak ada sumber yang unlimited. Contohnya, saya bagi contoh, kalau misal bajet tahunan kerajaan 280 bilion, semua perkara memerlukan perhatian. Jadi dengan adanya data, kita boleh memberi keutamaan projek mana yang berimpak besar, di mana yang perlu didahulukan. Ini yang saya katakan, dengan adanya data kita tahu corak taburan pekerjaan, corak taburan keperluan asas, dan juga corak-corak yang diperlukan oleh setengah-setengah segmen yang kita panggil. Ada juga dalam data kajian kita tentang OQ, yang orang yang warga emas, keperluan perumahan dan sebagainya. Dan juga menarik juga kali ini, kita juga menekankan tentang bagaimana hubungan sosial, neighborhood. Kita tanya berapa kerap bercakap dengan neighbor. Kita nak supaya negara kita bergerak dalam negara maju dalam keadaan bukan saja maju dari segi material, tetapi maju dan juga dari segi kehidupan sosial, harmoni, kesejahteraan, berapa banyak yang rasa selamat dan sebagainya. Jadi ini dicerap dalam 108 soalan yang saya nyatakan tadi. Itu panjang lebar sebenarnya, tapi itu kita sebenarnya, Datuk Seri, saya yakin dengan rakyat Malaysia akan berikan kerjasama. Mereka
mereka tidak akan rasa terbeban untuk menjawab dan soalan. kita kena ingat apa yang kita perolehi sekarang adalah sokongan kerjasama yang diberikan orang yang terdahulu. Misalnya saya nyatakan betul. tadi tahun Betul. 70. Apa yang kita nikmati sekarang? Mungkin berdasarkan data-data yang telah dikumpul pada tahun 70 dan sebelum tu. Dan dengan data-data itu kita boleh tahu apa yang berlaku, apa berlaku sekarang dan kita boleh buat prediktif. Kalau kita belajar data time series kan kita boleh nampak trend. Kan kita tengok trend hari ini lebih baik pada sebelum ke tahun ni lebih baik sebelumnya. Data tu boleh menunjukkan apa yang kalau dalam istilah religious dipanggil sunnatullah. So kita nampak apa yang patut kita lakukan, kita boleh buat prediktif lah. Jadi mungkin kita tidak rasa mungkin tahun 70 tu yang mak ayah kita pernah bekerjasama dengan Syed mungkin mereka mungkin dah tak ada, tetapi data-data tu masih digunakan sampai sekarang. Dan kali ini pula bila kita bekerjasama, data-data ini juga akan digunakan sampai berterusan untuk generasi akan datang. Itu saya selalu nyatakan, saya punya tagline, kalau kita isi data banci ini, cuba tengok mata anak-anak kita. Yang mana kalau kita tidak buat dengan sungguh-sungguh, apa akan berlaku kepada anak-anak kita nanti. Kita perlukan satu perancangan yang baik kerana persaingan dalam dunia sekarang adalah persaingan yang berstrategi. Semua negara bergerak ke arah mengukuhkan sosio-ekonomi mereka. Mereka nakkan keamanan, keharmonian, dan negara yang mempunyai satu sistem statistik yang baik boleh memperihalkan apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Bahkan untuk kita yang nak melakukan perniagaan, bisnes, misalnya kalau misalnya seorang itu adalah pemaju perumahan, mereka memerlukan kawasan mana yang patut dibina rumah. Kalau seorang doktor, mereka perlu tahu kawasan itu berapa penduduknya dan sebagainya. Keperluan. Jadi maknanya data ni bukan saja digunakan oleh pengubah-pengubah polisi, tetapi para peniaga. Bahkan ibu bapa juga boleh menggunakan data ni secara kolektif, tetapi tidaklah boleh menggunakan data individu. Dia boleh meletakkan dia punya structure, dia punya kedudukan ratio tertentu dan sebagainya. Okey, pastinya kita tidak mahu ada rakyat Malaysia yang tertinggal 32.7 juta dianggarkan, tapi yang sebenarnya nanti waktu banci baru kita tahu. Baru kita tahu jumlah yang sebenarnya. Itu suku pertama untuk tahun ini saja. Tapi secara ringkasnya mungkin ada yang nakal yang cuba nak lari daripada menjawab soalan ini, mereka sebenarnya boleh dikenakan hukum. Ya, kita di bawah Akta Banci 1960 penaltinya agak keras. Boleh dipenjarakan tidak lebih daripada 6 bulan dan denda setiap hari tidak menghantarnya lebih kurang RM100. Tapi kita tidaklah mengharapkan benda itu boleh berlaku. Saya yakin berdasarkan pengalaman kami di Jabatan Perangkan telah ada 71 tahun. Telah wujud sistem statistik negara ini daripada tahun 1949. Setakat ni even tak pernah lagi kita mengenakan apa-apa tindakan kepada syarikat ataupun orang ramai dalam kita mengumpulkan data. Kita menggunakan kaedah kesedaran supaya semua fahamkan dan akhirnya kita kena tahu apa yang kita beri itu yang kita akan dapat. Dan kadang-kadang kita kena ingat walaupun kita telah duduk di bandar semuanya semua setelah ada, tetapi kita tidak tahu apakah yang berlaku di hadapan kita. Apakah keperluan yang perlu disediakan. Dengan adanya data, barulah kita laksanakan maklumat lengkap. Bayangkan kalau setengah orang tidak bekerjasama. Jadi data yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan itu menyebabkan tersasarlah. Betul. Kita kata nak utara, dia pergi selatan. Itu kita tak nak berlaku. Kalau boleh nak pergi utara, betul pergi utara. Kalau pergi selatan, pergi selatan. Kena ada direction. Itu kalau kita lihat kita lihat contoh yang mudah. Oleh kerana kita ada teknologi navigation, kita boleh tahu dia punya anggaran masa sampai. Kita boleh award waktu-waktu yang puncak. Tetapi dahulu maklumat tu tak ada kan, Ivan? Sekarang maklumat tu ada. Samalah. Betul. Dalam kehidupan ni kalau kita ada satu statistik yang baik, kita akan lancarkan kehidupan kita ni. Kita tidak perlu dalam keadaan uncertainty. Sebenarnya statistik mengurangkan ketidakketentuan. Baik. Terima kasih Datuk dengan itu menutup sebenarnya siaran untuk bicara naratif pada malam ini. Jangan lupa Hari Banci 7 Julai, jadi layari jadi mereka golongan yang pertama untuk menjawab soalan banci itu di My Census. My Census, e-Census. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk, semoga semua berjalan lancar. Nanti kita akan dapatkan data-data untuk kepentingan kita dan generasi kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang menonton malam ini. Terima kasih.